يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin minallah. Bismillah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su' illallah.
Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Bismillah, Masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Bismillah, Masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dia kena hafal je. Kena hafal sesuai dengan kitab. Yang ni tak susun sesuai dengan kitab. Ya, siapa yang photostat ni tak sesuai dengan kitab yang kita belajar ni kan. Susunan dia sesuai dengan kitab, mudah kita nak hafal. Yang pertama, la quwwata illa billah. Itu pertama. Kan? Kita iktiraf dulu kekuatan Allah kan. Jadi la quwwata illa billah. Tak apa susunan ni okey. Susunan tu jelah. Yang ni okey dah. Tak apa. Susunan tu. Tapi yang terbaik tu dia hafal. 4 je. Kan, 4 je. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Bismillah, Masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Illallah. Ya. Jadi kalau kita lupa rujuk kitab balik, yang kitab kita itu, yang kita tak tahu tu Ustaz ni ambil daripada Ihya Ulumuddin apa? Ada bawah tu kan. Yang ni kitab daripada Asrarul Marfu'ah. Jadi balik kita tengok kitab tu kan. Ambil kitab tu, jadi mudah kita nak hafal. Kan? Mudah kita hafal je lah. Bukan mudah pun, bukan susah pun, 4 je pun kan. Kita baca 10 kali pun dah hafal dah kan. Kecuali lah benda tu besar macam Asmaul Husna, tu mungkin kita buat kan. Ni benda yang 4 gerak je pun kan. La quwwata illa billah, kullu ni'matin minallah, wa ta'ala khairu biyadillah. Macam apa? La yasrifu su' illallah. Mudah ya. No? Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung mukadimah hadis kita, mukadimah pengajaran kita hari ini, iaitu hadis muka surat 72. Hadis 126. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fil masjidi yantaziru as-salata ma lam yuhdis faqala rajulun a'jamiyyun mal hadasu ya Aba Hurairah qala as-sautu yakni ad-dartah. Jadi riwayat ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, dia kata apa? Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu fi salah. Jadi seorang hamba ketika mana dia pergi ke masjid dan dia menunggu untuk waktu solat dan dia sentiasa di masjid, maka dikira dia pahala solat. Dikira pahala dia macam orang solat selama dia berada di masjid lah. Bukan kat luar. Memang dah pergi awal tapi duk merokok kat luar. Itu kan. Itu tak kira kan. Jadi la yazalu al-'abdu fi salatin. Jadi sentiasa dikira pahala dia pahala solat. Seorang hamba itu makana fil masjidi, selama ia duduk dalam masjid. Selama ia duduk dalam masjid.
Yantaziru salata, dia menunggu solat, menunggu waktu solat, waktu sembahyang. Dia wajib baca Quran ke, tasbih ke, zikir ke, jadi dia menunggu masjid. Jadi pahala dia pahala solat. Kira apa solat? Jadi malam yuhdis, kan, sehingga dia tidak sebelum malam yuhdis, sebelum dia berhadas. Yuhdis ni berhadas. Ada ajami ni apa? Orang asing tanya ketika mana mendengar hadis ni, dia tanya kepada Abu Hurairah. Dia kata apa? Faqala rajulun a'jamiyun. Bertanya ataupun berkata seorang lelaki yang ajami, bukan Arab lah kot, ajami ni. Mal hadas, dia tanya apa makna hadas tu? Kan malam yuhdis tadi. Dia tanya, ya Abu Hurairah, apa dia hadas tu? Kan? Jadi kata Abu Hurairah, qala as-sautu, bunyi. Hadas tu bunyi. Maknanya bunyi apa? Ad-dawtah, kentut. Tu. Dawtah ni kentut. Mana tekanan bunyi suara yang keluar daripada bawah tu, tu kentut lah. Maka tu maksud dia hadas. Ya, selama mana dia berwuduk dan dia tak batal wuduknya dan dia berada dekat masjid, maka selama itulah dia pahala solat. Pahala dia pahala solat. Kelas? Ada apa soalan? Atau hadis mukadimah ni? Kan, mukadimah. Nama dia mukadimah kan? Ya, sikit ya. Alhamdulillah. Jadi pahala solat ni ataupun menunggu solat ataupun berdiam di masjid untuk tujuan kita menunggu solat, maka pahala dia pun pahala solat. Macam kita lah, kita pergi awal, kita menunggu majlis ilmu, kan? Maka duduk kita dekat masjid, pahala kita pun pahala dikira pahala duduk dalam majlis ilmu, walaupun tak mula lagi. Kan? Alhamdulillah. Jadi kan kita kalau awal kan, memang kita pergi awal 8.30 dah mai dah kan. Sakan 8.30 mai kan. Lepas tu sembang sana, sembang sini kan. Macam-macam tajuk sembang. Habis 3 tajuk dah. Baru kita mula tajuk. Baru kita mula tajuk pelajaran kita. Kan. Masya Allah. Kadang-kadang saya tengok mai tu, Masya Allah, banyak tajuk kan. Tak tahu siapa yang dengar, siapa yang sembang, siapa yang dengar. Semua sembang. Semua sembang. Yang dengar tak ada. Itu mana ada jemaah tu kan. Dan tentulah kita rasa meriah tu kan, rasa meriah tu. Kan. Tak tahu suara siapa, siapa dengar, semua bersama kan. Tapi yang paling kuat tu suara ni, suara mati Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kajian kita akhir surah Al-Buruj. Jadi kita sambung kali kajian kita dalam surah akhir Al-Buruj. Jadi yang dah tahu stepnya ni tak ada masalah, simpan je tak apa. Yang ni masalah dia bab susunan saja. Tak payah tahu step baru, tak payah. Kan? Sebab ni dah ada kita buat kan. Tak apa, buat tanda aja, kan ada semua tu. La quwata tu bawah. Kan? La quwata bawah, kita ke atas lah, dari bawah ke atas. Betul tak? Dari bawah ke bawah. Lepas tu nombor 2 tu dari bawah ke atas, lepas tu yang last tu nombor 2 daripada atas tu menubur. Kan? Jadi tak perlu buat baru lah. Ni je lah. Kan? Ikut dalam buku. Tak perlu bawa baru. Selagi pembajian pula yang dibuang kan. Yang dah ada ni letak saja. Letak dalam buku. Kan? Jangan bawa baru. Kan? Selagi kita kena gunakan yang apa? Tatimul aham dan muhim. Kan? Apa yang penting, terpenting dulu. Maknanya apa? Dah ada dah. Tak perlu pun kan. Kan masa itu kan ada dalam kitab tu bismillah. Sekali je kan. Sekali je. Jadi kita buat tiap-tiap kali itu tak ada salah. Kan? Kalau ikutkan dalam kitab tu, dia pendek je lah. Pasal bismillah sekali ya. Kan? Kita ulang bismillah. InsyaAllah. Kelas. InsyaAllah kita sambung
Akhir surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhil mahfuz. Jadi pengajaran yang keempat, muka surat 203. Surat 203. Di pengajaran yang keempat, pengajaran ataupun pedoman hidup dan hukum hakam daripada surah Al-Buruj. Yang keempat, sesungguhnya telah sampai ke pendengaranmu ya Muhammad, kata Allah. Jadi sesungguhnya telah sampai ke pendengaran Nabi SAW berita tentang sekumpulan orang kafir. Jadi suatu cerita, berita, kabaran telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW perihal cerita sekumpulan orang kafir yang mendustakan para nabi mereka. Cerita terdahululah kaum Ad, kaum Samud kan. Jadi semua mereka ini telah pun datang kepada mereka rasul-rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Rasul. Jadi maknanya apa? Makna ungkapan ini merupakan suatu bentuk penyampaian yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah apa? Memberikan suatu keterangan penyampaian ini membuat hati Nabi rasa bahagia. Pasal apa? Sebab sekumpulan sebelum ini telah pun terjadi kepada umat-umat terdahulu dan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Di sini maksudnya apa? Firaun beserta pengikut-pengikutnya dan kaum Samud. Kaum Firaun, kaum Samud, kaum Ad. Kan? Allah menyebutkan tentang kedua-dua golongan ini. Kenapa? Cerita tentang mereka masyhur dikenal. Tentang kaum Firaun, kaum Samud, masyhur. Makna dia apa? Makna dia telah pun diceritakan generasi ke generasi. Dan muka surat 203 tu. Yang cari muka surat 203. Yang nombor 4 tu. Takut-takut lagi cara cari muka surat sampai ke habis muka surat. Kan? Ada tu. Kan? Cari muka surat sampai habis. Baru jumpa. Allah, jumpa lah ni. Jadi dua golongan ini kerana cerita tu iaitu melalui sumber masyarakat Yahudi di Madinah. Jadi Yahudi di Madinah telah pun menceritakan bagaimana kaum Ad dan juga kaum Samud dan juga kaum Firaun diceritakan kan melalui Yahudi. Jadi kaum Samud menetap di negeri Arab dan kisah mereka terkenal di kalangan orang Arab walaupun mereka dari kategori kaum terdahulu. Kaum Samud ni walaupun kaum terdahulu tapi cerita tu masyhur, diwarisi generasi ke generasi. Diwarisi. Bagaimana satu kaum yang menentang Allah, yang mereka memusuhi perintah atau memusuhi pesuruh Rasul Allah, maka mereka mendapat nikmat. Kisah kaum Firaun pula masyhur di kalangan ahli kitab. Sama ada Yahudi, Nasrani, masyhur. Kisah Firaun. Cuma mereka tergolong daripada kalangan orang yang dimusnahkan selepas Samud. Selepas kaum Samud. Itu saja. Kan? Dengan penonjolan kisah pemusnahan dua golongan tersebut, Allah mahu menegaskan hukuman yang sama dengan apa yang akan diterima oleh sesiapa yang mengikuti jejak langkah mereka. Jadi ketika mana ditonjolkan satu kisah kaum Samud, kaum Ad dan juga kaum Firaun, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu sesiapa yang sama mengikuti kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun ni, maka akibat yang diperolehi, yang didapati pun sama juga seperti mana siksaan yang diperolehi oleh kaum sebelumnya, iaitu kaum Firaun. Itu yang pertama. Yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menurunkan bala kepada golongan kafir Mekah. Jadi ketika mana kita tengok ketika mana mula dakwah Nabi SAW penuh dengan cabaran. Semua perentangan yang Nabi SAW hadapi, permusuhan yang Nabi hadapi, bukanlah satu perkara yang remeh-temeh. Tapi Nabi berjuang, berdakwah secara sir, kemudian alaniah terang. Nabi berjalan bersama dengan golongan-golongan yang lemah. Jadi yang menjadi lawan ni pula golongan yang kuat, orang yang hebat,
penguasa yang semua ada di tangan dia. Kekuasaan memaksa ada di tangan musuh. Maka Nabi SAW dimusuhi oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Maka ketika mana turun ayat ini menjadi penenang dalam hati Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi dah teragak-agak dah. Nabi teruskan perjuangan, apapun perkara yang menghalang, insya-Allah Allah akan tolong. Kan? Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala kepada orang kafir Quraisy, mana dia apa? Kepada kaum yang terdahulu, maka mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala ataupun azab yang sama kepada kafir Quraisy di Mekah. Dan sebagaimana yang telah ditimpakan kepada Firaun terdahulu. Allah Maha mengetahui keadaan mereka dan dialah yang akan memberi balasan kepada golongan penderhaka tersebut di akhirat. Yang keenam, Al-Quran bukanlah mantra bacaan tukang sihir. Al-Quranul Karim ialah kitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran adalah satu kitab yang tiada keraguan dalamnya. Quran bukan mantra tukang sihir. Al-Quran bukan tilikan ataupun madah penyair sebagaimana yang didakwa oleh golongan musyrikin. Golongan musyrikin banyak mengatakan kepada Nabi SAW sebab Nabi membacakan Quran, maka digelarlah Nabi dengan pelbagai gelaran. Ada yang mengatakan majnun, ada yang mengatakan tukang syair, tukang sihir lah, kan, penyair. Semua dikatakan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, ia adalah kitab yang paling tinggi dari segi kesempurnaan. Tapi sebaliknya Quranul Karim ni Quranul Majid, Quran yang paling tinggi dan sempurna. La raiba fi, tiada keraguan padanya. Maka kemuliaan dan keberkatan Al-Quran memperincikan hukum hakam. Hukum hakam keagamaan, hukum hakam keduniaan yang diperoleh oleh manusia. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran termaktub, tertulis di Lauhil Mahfuz. Al-Quran terjaga di bawah perlindungan Allah dari pencerobohan segala syaitan. Jadi, Ibnu Abbas menyebut, perkataan pertama yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz ialah, Ibnu Abbas kata, perkataan yang pertama ditulis dalam Lauhil Mahfuz ialah, Innani anallah. Sesungguhnya, akulah Allah, kata Allah. Pertama, kalam pertama yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan aku. Dan Muhammad adalah Rasul aku. Itu kalam yang pertama ditulis dalam Mahfuz. Sesiapa yang menerima ketetapan qada'ku, sabar terhadap ujianku, kata Allah, dan bersyukur di atas nikmat yang aku berikan kepadanya, niscaya aku akan golongkan mereka dalam golongan yang benar, siddiq. Jadi siapa yang menerima qada' Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan golongkan mereka ke dalam golongan siddiq, yaitu golongan yang benar. Dan aku bangkitkan mereka bersama golongan siddiqin. Allah akan bangkitkan mereka dalam golongan-golongan siddiq, yaitu orang yang membenarkan janji Allah, yang bersabar di atas qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang tidak tunduk dengan ketetapan Allah, dia tidak tunduk dengan qada Allah, dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya, tak bersyukur, sentiasa kufur atas nikmat Allah, kan? Maka kata Allah, carilah Tuhan selain daripada aku. Masya Allah. Inilah kalam pertama, kalam Allah yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Tuan-tuan rahmakumullah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya ni, mana berakhirlah surah Al-Buruj, maka kita akan berpindah ke surah Al-Insyiqaq, kan? Iaitu suratul Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq wahiyya makkiyatu, dan surah ini
tergolong surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, yang mengandungi 25 ayat. Surah Insyiqaq, makna dia ialah terbelah. Insyiqaq. Muka surat 163. Kan? Dapat ke belum? Dapat dah. 163. Dapat apa surat kan? Ya. Surah Al-Insyiqaq Makkiyah, mana dia tergolong daripada golongan satu surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perihal pengkhabaran tentang terjadinya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan benda yang akan berlaku, hari yang dahsyat, iaitu hari kiamat yang akan berlaku kepada kafir Quraisy ketika itu. Maka banyak mereka memperolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka yang memperlekehkan Nabi, dan ada sebagian mengatakan matahu, bila dia, kan? Bila dia, kan? Mereka mencabar Nabi SAW. Jadi surah ini sebenarnya suratul Insyiqaq, dinamakan surah Al-Insyiqaq, makna dia terbelah. Kenapa? Karena ada dalam awal surah itu perkataan insyiqaq, iaitu idzas samaa'un syaqqat. Dan ketahui oleh kamu apabila langit terbelah. Makna dia apa? Ketika mana langit dah terbelah, itu menandakan telah pun terjadi hari kiamat. Jadi idzas samaa'un syaqqat, makna dia ialah langit yang terbelah dan berkecai, yang menandakan kebinasaan alam dan memberi amaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Kalau dah langit terbelah, maka terjatuhlah semua apa yang ada padanya ke bumi, maka bumi pun akan pecah dan terbelah, dan juga semua yang ada di bumi akan binasa. Semua yang makhluk hidup, yang hidup mati semua. Kita pun mati, binatang mati, kucing yang kita jaga pun mati juga, yang kita bela mati juga, kan? Semua mati. Jadi inilah disebut dengan surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq iaitu menceritakan peristiwa hari kiamat yang terjadi pada hari kiamat, pada tiupan sangkakala yang pertama. InsyaAllah kita sambung kaitan surah dengan surah sebelumnya, dengan surah Al-Mutaffifin, dengan surah sebelumnya, surah Al-Mutaffifin. Apa hubung kait dia? Jadi keempat-empat surah, iaitu Al-Insyiqaq, surah sebelumnya Al-Mutaffifin, dan surah sebelum juga Al-Infitar, dan surah Takwir, menceritakan mengenai suasana hari kiamat. Semuanya menceritakan peristiwa suasana hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Semua diceritakan dalam itu. Masya Allah. Jadi kebanyakan apa yang disebut dalam surah Takwir dan surah Al-Infitar berlaku pada permulaan hari kiamat. Surah Takwir, surah Al-Infitar, semua diceritakan pada permulaan berlakunya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana permulaannya. Sementara kebanyakan apa yang diceritakan, disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin mengenai keadaan orang-orang yang menderita dan yang derhaka, serta juga orang yang bertakwa pada hari akhirat. Jadi ketika surah Al-Mutaffifin, surah sebelum ni, menceritakan peristiwa manusia berlaku selepas hari kiamat. Bagaimana keadaan orang yang kafir ketika mana selepas kiamat, dan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman selepas peristiwa kiamat di akhirat. Surah Al-Insyiqaq ni pula yang kita akan kaji ni. Surah Al-Insyiqaq memberikan penekanan kepada menggabungkan antara permulaan hari kiamat, bagaimana permulaan hari kiamat pertama, kemudian peristiwa dahsyat yang berlaku pada hari kiamat itu sendiri. Ketika mana menjelang hari kiamat, apa yang berlaku. Dan ketika mana berlakunya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya.
dengan peristiwa-peristiwa lain yang menyusulinya, iaitu hisab selepas hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, kita dibangkitkan oleh Allah dengan amalan-amalan kita. Amalan kebaikan, dia sebagai pengiring. Dan juga amalan keburukan juga sebagai pengiring. Sebagai pengiring, amalan kebaikan, dia iring kita ke surga. Amalan kejahatan, dia iring kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi, semua ni, peristiwa ni, akan diceritakan dalam surah Al-Insyiqaq. Kan? Iaitu hisab mudah kepada orang yang di pihak kanan dan hisab sukar kepada orang yang di pihak kiri. Maka dalam akhirat ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada golongan kanan. Golongan kanan makna dia apa? Dia mudah, dimudahkan hisabnya. Hisaban yasira. Bahasa Quran dia apa? Dengan hisab yang mudah. Makna apa? Makna dia apa? Dengan hisab yang mudah. Makna apa? Makna dia, hisab yang mudah ni tak banyak disoal. Bukan makna dia tak berdosa. Berdosa dia banyak. Tapi Allah telah maafkan. Allah telah ampunkan kesalahan yang dia buat atas dunia dulu disebabkan dia berbuat baik banyak. Sebab kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki diri dia di dunia dulu. Dan dia dihisab dengan hisab yang mudah. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Jadi ada ashabul shimal. Kan? Ada ashabul yamin, orang kanan tadi, mana dia orang yang dipercaya lah, yang mudah untuk dihisab. Ada ashabul shimal, iaitu golongan-golongan kiri. Mereka ni apa? Orang-orang yang mati tak dan bertaubat kepada Allah. Orang mati dalam keadaan kafir. Orang mati dalam keadaan dosa yang banyak. Maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang susah, keadaan yang berat. Nah, sila jawab. Maulana tu dah. Okey, boleh ya? Tak jawab. Jadi ashabus shimal, golongan yang kiri pun sama juga. Jadi mereka ketika mana ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beratkan soalannya. Sebab apa? Sebab semua yang akan menjadi saksi ke atasnya, telinga, mata, kaki, tangan, mulut, akan menjadi saksi ke atasnya. Yang tak boleh dia bantah. Tangan mengatakan, ya Allah, saya dulu ambil rasuah. Tangan kata. Mata kata, ya Allah, saya melihatnya. Nak bohong buat apa dah? Kan? Telinga kata, ya Allah, saya mendengarnya. Apa yang mereka perkatakan. Dan mulut mengatakan apa? Saya yang memintanya. Masya Allah. Semua memberikan kesaksian. Kita nak bohong telah mana dah? Tak boleh dah bohong. Masya Allah. Semua dah. Semua menjadi saksi ke atas kita. Akhir zaman ni, orang takut ada apa? Ada apa nama CCTV ni? Orang takut kan? Pasal apa ada CCTV? Orang takut. Nah kan? Lepas tu apa? Dia buat jahat ketika mana tak ada orang yang mantau. Dia pandai. Jadi kejahatan yang dibuat dipersaksikan oleh semua yang ada pada diri kita ni di hadapan Allah. Ashabus shimal susah dihisab. Allah beratkan hisab dia. Allah tanya semua yang dia laksanakan, dia lakukan, dia buat atas dunia dulu yang tak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lepas disebutkan, dalam surah Mutaffifin disebutkan, pusat simpanan buku-buku yang telah ditulis dan dicatat oleh Allah oleh para malaikat dan petugas sebagai pencatat. Dalam surah ini pula disebut cara membentangkannya pada hari kiamat. Dalam surah Al-Insyiqaq Allah sebutkan bagaimana dibentangkan semua tulisan-tulisan amal-amal ibadah kita yang telah pun ditulis oleh malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid, sentiasa memberikan pantauan kepada kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan,
apa yang kita kata, Masya Allah, dilihat semua dan ditulis semua. Sebab itulah ketika mana dosa-dosa kita tulis, maka kita minta ampun kepada Allah dengan kita banyak istighfar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan memadamkan dosa-dosa yang telah ditulis oleh malaikat penulis tadi. Masya Allah. Jadi kandungan surah secara am dia, surah Al-Insyiqaq ni, kandungan secara am dia, perbincangan utama surah ini ialah seperti surah Makkiyah yang lain. Seperti mana surah Makkiyah yang lain, iaitu persoalan akidah, gambaran kesengsaraan hari kiamat. Pertama, seperti mana surah yang lain ini juga, kan, yang sebelumnya berkenaan dengan akidah, menguatkan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu menggambarkan kesengsaraan hari kiamat. Sebab kesengsaraan hari kiamat ni, dia ada hubung kaitnya dengan dunia yang kita ada ni. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia mendapatkan kebahagiaan. Orang yang ingkar kepada Allah, menolak kebenaran, dia mendapatkan kesengsaraan. Ada hubung kait dia. Sebab itulah Quranul Karim membimbing kita. Quran ni datang untuk bimbing kita. Nak berikan penjelasan kepada kita, dedahkan kepada kita mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Jadi dalam surah ni juga Allah menggambarkan bagaimana kesengsaraan di akhirat yang didapati oleh orang yang dia sengaja untuk memerangi agama dan dia sengaja untuk mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dimulakan dengan menerangkan beberapa perubahan alam yang berbahaya ketika berlakunya kiamat. Apa perubahan alam itu? Idzas samaa'un syaqqat. Perubahan alam ketika mana berlaku? Apabila terbelahnya langit. Kalau kita nampak langit tu dah terbelah dah, makna dia apa? Itu dah kiamat dah tu dah. Maka ditandai dengan perubahan alam. Kalau bahasa orang kata apa? Alam dah tak bersahabat dengan kita. Kan? Mula terjadi huru-hara, gempa di timur dan di barat. Jadi terjadilah tsunami. Ketika mana gempa yang kuat, hingga bumi pun tak boleh tahan dah. Dan dia terbelah. Bayang tuan-tuan, selama ni kita tengok kan, ada gempa yang bumi terbelah, kereta boleh masuk. Dia merekah. Dan dia kereta boleh masuk. Lori boleh masuk. Masya Allah. Jadi berlaku. Terjadinya apa? Gempa, tsunami, dan juga banjir. Disusuli pula dengan keadaan manusia ketika pembentangan dan hisab pada hari kiamat. Lepas jadi hari kiamat, lepas itu disusuli pula kebangkitan yang kedua, hari hisab. Dan terbaginya mereka kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan kanan dan kumpulan kiri. Ini nama dia kandungan secara am lah dalam surah Al-Insyiqaq ni. Ya ayyuhal insan. Dalam ayat yang ke-6. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Makna dia apa? Allah panggil semua. Dan semua manusia. Insan. Semua manusia. Innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kamu kelak bekerja keras menuju Tuhanmu. Innaka kadihun ila rabbik kadaham famulaqih. Maka pasti kamu akan menemuinya. Masya Allah. Jadi semua kita ni, innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Semua kita ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, kuat apapun kerja kita ni, semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang alim, orang yang beramal, orang yang beriman, orang kafir, orang yang maksiat, semua bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Allah bersumpah dengan cahaya merah ni. Bila ni? Pada waktu senja. Menandakan waktu maghrib. Allah bersumpah dengan cahaya merah ni. Fala uqsimu bisyafaq. Malam dan bulan juga Allah bersumpah dengannya. Kan? Wal laili iza saja. Kan? Dan juga wal qamari iza. Semua qamar juga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Jadi seterusnya Allah menceritakan mengenai
kesengsaraan yang dahsyat dan suasana getir yang akan dihadapi oleh orang kafir pada hari kiamat. Ketika mana Allah bersumpah, was-sama fala uqsimu bisyafaq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan cahaya merah. Ketika mana menjelang maghrib tu, menandakan maksud waktu maghrib, cahaya merah, Allah bersumpah dengannya. Makna dia apa? Menandakan hari kiamat ni dah tak lama dah. Huru-hara yang terjadi pada hari kiamat ni dah tak lama dah. Dekat dah. Masya Allah. Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kesengsaraan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan kesengsaraan yang dahsyat, yang getir yang mereka perolehi ketika mana menjelang hari kiamat dan selepas berlakunya hari kiamat. Jadi surah ini disudahi dengan celaan kepada orang musyrik. Ditutup dengan apa? Fama lahum la yu'minun. Kan? Disudahi dengan suatu surah, suatu kenyataan ataupun suatu mukaddimah, kesudahan, kan? Iaitu celaan kepada orang musyrik. Orang yang mengikuti bagi Allah Subhanahu wa taala. Disudahi dengan suatu celaan kepada orang yang mengikuti bagi Allah. Orang yang kafir, orang yang tak percaya Tuhan. Orang yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. Kan? Dan juga orang musyrik, orang yang tak percaya kepada Tuhan, dan orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, amaran ini kan, kepada siapa? Kepada mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Maka amaran terus ditujukan kepada mereka yang musyrik tadi, mengikuti bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tak percaya kepada Tuhan, dengan suatu amaran seksa Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Dan akhirnya kejayaan dikecapi oleh orang yang mukmin. Nama dia surah Muqabalah. Setiap Quran kita baca, dalam Quran ada nama dia surah Muqabalah. Selepas Allah ceritakan berkenaan dengan orang kafir, azab yang disediakan kepada orang kafir yang pedih, Allah ceritakan juga nikmat yang Allah telah kurniakan, sediakan kepada orang-orang yang soleh. Jadi, orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, pahala dia banyak, yang berterusan, yang tidak putus-putus dan tidak berkurangan yang dikurniakan kepada mereka. Fama lahum la yu'minun. Dibuka dengan ini. Di akhir surah ni dibuka dengan cerita. Pasal apa mereka ni tak mau? Apa masalah dia? Orang ni tak mau beriman kepada Allah. Macam tu. Apa masalah dia? Fama lahum la yu'minun. Apa gerangan? Dan apa masalah? Apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah? Adakah sebabnya mementingkan nikmat yang sesaat, melupakan nikmat akhirat? Ataukah mereka telah dibutakan oleh dunia, jawatan, pangkat dan kedudukan, sehingga mereka melupakan berbuat baik, sehingga mereka melupakan berlaku adil? Kan? Mana dia apa? Apa masalah dia? Mereka tak mau beriman kepada Allah. Kan? Jadi ringkasannya ialah surah ini mengandungi dua tujuan. Yang pertama, menerangkan balasan perbuatan manusia yang diterimanya. Allah terangkan balasan perbuatan manusia dan apa yang diterimanya di akhirat, dan menentukan kesudahan seseorang sama ada surga Jannatun Na'im, tempat yang mendapat kenikmatan, ataupun Jahim, iaitu neraka yang penuh dengan siksaan. Jadi dalam surah ni Allah berikan balasan. Allah berikan satu keterangan, siapa yang mengikut perintah Allah dapat balasan surga. Siapa yang menentang perintah Allah akan mendapat ganjaran balasan neraka. Jadi kelebihan ialah, apa kelebihan surah ni? Muslim dan An-Nasa'i menyebutkan bahawa Abu Hurairah membaca kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza as-samaa'u syaqqat." Kan? Ketika mana Abu Hurairah membacakan surah ni, apabila langit terbelah, kan? Lalu dia sujud. Abu Hurairah sujud. Kan? Sebelum beredar, dia memberitahu kepada mereka bahawa Rasulullah sujud bila membaca ini. Idza as-samaa'u syaqqat. Dia baca, Abu Hurairah baca surah ni, kemudian dia sujud. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya
Nabi SAW ketika mana membaca surah ini, Nabi sujud. Disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Rafi' bahawa dia telah berkata, aku telah semayang bersama Abu Hurairah pada waktu Isya. Lalu dia membaca, Idza sama'un syaqqat. Lalu dia sujud. Kan? Riwayat hadis daripada Muslim, Abu Bukhari. Jadi kata Abu Rafi', dia kata aku tengah solat bersama Abu Hurairah. Isya lah ketika tu. Ketika Abu Hurairah membaca surah ni, Idza sama'un syaqqat, dia sujud. Aku pun bertanya tentang perkara itu kepadanya. Lalu dia jawab, aku sujud di belakang Abu Qasim. Kata Abu Hurairah, aku pernah sujud di belakang. Maknanya apa? Dia jadi makmum lah. Nah, imam di Nabi SAW, dia mendengar dan dia melihat Nabi sujud ketika mana Nabi membaca surah Idza sama'un syaqqat, insyiqaq ni, Nabi sujud dan dia pun buat macam tu juga. Aku akan terus sujud kepada Allah sehingga aku berjumpa dengannya. Masya Allah. Jadi maknanya Abu Hurairah kata apa? Aku tetap sujud juga seperti mana yang Nabi buat sehinggalah aku menemui Allah Subhanahu wa taala ni kata. Jadi An-Nasai menambah daripada Abu Hurairah dengan katanya, kami telah sujud bersama Rasulullah pada ayat Idza sama'un syaqqat. Pada ayat ni kami sujud dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Jadi Idza sama'un syaqqat, ketika itu dia apa? Dia sujud. Masya-Allah. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat atau surah Al-Insyiqaq, ayat yang pertama. Jadi kita kaji penggalan yang pertama daripada surah ayat yang pertama, surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama sehinggalah ayat 15. Ya. InsyaAllah kita baca dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Idza as-sama'u syaqqat, dan ketika mana apabila langit terbelah. Idza as-sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan ia mendengar arahan Tuhannya dan semestinya ia begitu. Makna dia apa? Wa azinat li rabbiha, Allah telah memerintahkannya, Allah telah mengizinkannya. Wa huqqat, dan dia mendengar perintah itu dan dia melaksanakannya. Sebab ketika mana terjadinya langit pun Allah perintahkan dia. Wa hiya dukhan, langit ni ketika itu gas saja. Dan bumi juga sama, kan? Wa qalal, dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa kepada bumi dan langit untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dalam keadaan taat. Dan begitu jugalah ketika mana Allah perintahkan kepada mereka untuk binasa, untuk mati, maka mereka pun terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Dahsyatnya peristiwa kiamat. Bumi kita yang duk ada ni, yang ada kita nampak gunung ganang semua ni, kan? Ada bukit, rumah-rumah yang tinggi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tak ada dah. Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah, semua. Masya Allah. Rumah yang tinggi, rumah yang rendah pun tak ada dah. Semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang jadi? Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi pun memuntahkan apa yang ada dalamnya dan menjadi kosong. Bayang ketika mana bumi mengeluarkan apa yang ada dalam isi perut dia. Dia muntahkan semua yang ada. Dan ketika itu wa takhallat, dan dia menjadi kosong. Tak ada apa pun dah. Masya Allah. Jadi fenomena-fenomena alam yang kita ada lah ni, sesungguhnya itu adalah jalan terjadi hari kiamat. Ketika mana kita mendengar ataupun sebagian kita mengetahui, dan ada sebagian dia mengalami perbuatan terjadinya kiamat ni, dia rasa. Dan ada yang duduk di kawasan gempa, dia rasa gempa bumi. Kan? Yang kita merasa tak terjadi pun akan jadi juga. Kan kita rasa tak ada gempa bumi. Kan? Jangan kata macam tu. Sebab apa? Sebab bumi yang duk kita ada ni, itu bumi Allah. Semua tu kuasa Allah. Kan? Yang mengatakan tidak dan ya, tu logik kita saja, kan? Menurut kajian kita. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Apa yang akan kita buat? Mana ada kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkuasa, dan kita sembah taat kepada Allah. Itu je, minta kepada Allah, Allah jauhkan kita daripada bencana. Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang menakutkan kita, seperti mana gempa, tsunami, banjir, kan? Kita kebakaran, kan? Semua itu adalah kita doa kepada Allah, moga Allah jaga kita daripada semua benda tu. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, semua benda yang ada dalam bumi ni dimuntahkan. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh, sama dengan tadi.
Makna dia apa? Bumi pun patuh kepada Allah. Ketika mana Allah perintahkan dia, dia pun kata ya, dan dia laksanakan perintah Allah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dia telah memperkenankan, dia telah melaksanakan perintah Allah, dan itulah yang hak dan sebenarnya yang diciptakan oleh Allah untuk itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat dengan terbelahnya langit dan juga bumi pun mengeluarkan isi yang ada dalam perutnya sehingga kosong, tak ada apa dah, kan? Maknanya apa? Bumi ni terbelah dan ada apa yang dalam bumi ni terkeluar semua, kan? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Manusia, semua kita ni, kita semua menuju kepada Allah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Semua kita ni kerja kuat. Semua kita ni atas dunia ni, masya-Allah, kan? Semua kita bertungkus lumus. Tapi setiap kita ni bertungkus lumus kepada apa? Ada yang bertungkus lumus untuk apa? Untuk dunia semata-mata. Ada yang bertungkus lumus untuk berbuat maksiat, untuk tipu orang. Bertungkus lumus dia. Nak menjahanamkan orang, nak menipu orang, nak nak curi harta orang. Bertungkus lumus. Kan, siang, malam dia kaji bagaimana cara nak tipu orang. Dengan menciptakan bahasa-bahasa, dengan berusaha nak telefon sana, telefon sini. Lah ni banyak kan. Dapat telefon daripada siapa tak tahu, kan? Dia reka lah cerita ni, dia tipu orang. Kan, banyak lah ni. Dia usaha tak? Usaha. Penat dia usaha tu. Kan? Penat tu. Dia nak dia nak buktikan, dia nak yakinkan orang yang dia cakap tu. Kan? Lepas tu dia malah apa? Berkorban dengan apa? Dengan duit dia. Kan? Berkorban duit dia. Bertukar lumus juga. Tapi salah. Tapi bertukar lumus dia apa? Untuk menjahanamkan diri dia sendiri. Ada juga yang bertukar lumus untuk apa? Untuk kebaikan. Yang ni baik ya. Semua yang ni akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadihan ila rabbika kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka tang situ ada penentu. Semua kita datang menghadap Allah. Semua kita datang kepada Allah, betul. Tapi ketentuan Allah yang menentukan. Apa dia? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Sesiapa yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya. Ni petanda baik. Petanda di ashabul yamin, biyaminih. Petanda di orang yang baik, ashabul yamin, ashabul jannah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Sesiapa yang Allah berikan kitab, tulisan amalan perbuatan di atas dunia ni dulu melalui tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka itu petanda Allah hisap dia dengan hisap yang mudah. Mudah je hisap dia. Masya Allah. Jalan yang mudah. Atas sirat pun mudah je. Orang tak siap hisap lagi, dia duduk kat surga dah. Masya Allah. Kan? Jadi, petanda baik ni apa? Tangan kanan. Diberikan tangan. Sebab itu orang yang beriman, Islam mengajarkan kepada kita, biasakan tangan kanan. Kan? Pasal apa? Sebab ketika mana telah membiasakan tangan kanan, esok di akhirat pun kita ambil kitab kita melalui tangan kanan. Kan? Makan kita tangan kanan, kan? Salam kanan. Tangan kiri ada. Ada tak salam tangan kiri? Ada. Ketika mana tangan kanan sakit, kan? Tangan kiri tulis, ada. Ada orang yang tangan kiri dia tulis. Ada yang dua-dua boleh. Kiri pun boleh tulis, tangan kanan boleh tulis. Tu kira dua-dua aktif lah, kan? Jadi kebiasaan mana apa? Dibiasakan. Sebab apa? Sebab orang yang menerima kitab daripada tangan kanan, ashabul yamin. Kemudian wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah mudahkan hisab dia. Allah mudahkan.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa yang berlaku? Jadi ketika mana dia menerima kitab daripada tangan kanan, itu petanda kebaikan kepadanya. Apa yang akan berlaku? Maka dia akan dikembalikan kepada kaum keluarganya dengan gembira. Makna dia apa? Kita akan dihimpun dengan family kita. Kan? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang bahagia ni? Siapa yang gembira ni? Family-family kita yang dulu yang sejalan dengan kita. Dia orang baik juga, kan kita kenal dia, ataupun kita tengok dia buat baik, kita pun terikut dia. Kita dapat pun sama juga. Dapat kitab belah kanan, kita jumpa dengan dia. Kitab kanan. Saya pun sama juga. Oh, seronok tu. Masya Allah. Tengok. Kan, ketika mana tengok mati esok, kan, di akhirat, dia cari semua. Dia cari kita semua. Pasal apa? Dapat kanan tau. Nak tunjuk lah ni. Nak tunjuk kepada kita. Dia kata, mati kata apa? Dapat tangan kanan kitab dia. Nak cari kita ni. Kan? Cari manjang lah, kan? Cari semua ni kita ni nak tunjuk. Hampa tengok aku ni dapat kitab daripada tangan kanan. Rupa-rupa dia cari pun dapat kanan-kanan juga. Kan? Sama-sama cari. Pasal apa? Sebab dia rasa gembira. Seronok sangat. Dengan dapat tadi. Dan dihimpunkan kita sama-sama keluarga kita. Kan, suami, isteri dia, anak-anak dia yang dia dulu kawal atas dunia. Kan, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dia kawal daripada atas dunia dulu anak dia, di akhirat Allah himpunkan balik bersama dengan anak-anak dia, cucu-cucu dia yang baik-baik tu. Masya Allah. Inilah satu kegembiraan. Bayang tuan-tuan kalau di atas akhirat esok. Di akhirat esok, kita atas dunia ni kita duduk suami, isteri berkeluarga ni, anak tiba-tiba pisah kat sana. Yang satu pi ke surga, yang satu pi neraka. Bayang, pisah. Takkan jumpa dah tu. Kan, takkan jumpa dah. Sedih lah, sedih kan. Sebab itulah ketika mana atas dunia ni kita kawal. Kita paksakan semua untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Agar kita pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sama juga seperti mana atas dunia. Bahkan tak ada dah kebencian di sana. Kan? Yang ada adalah mahabbah. Tak ada rasa, tak ada rasa dengki dah. Hasad tak ada dah. Semua apa? Semua rasa seronok dan mahabbah, cinta. Masya Allah. Jadi, wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma. Ini satu. Yang pula. Orang yang diberikan kitabnya wara'a zahri, daripada belakang dia. Ataupun tangan kiri dia. Fasawfa yad'u subura. Masya Allah. Maka dia pun akan dipanggil juga. Menjerit juga. Kan? Apa dia kata? Celakalah aku, dia kata. Kan? Orang yang diberikan di sebelah belakang ni. Dia bagi di sebelah belakang tu. Mana dia apa? Tanda tak baik tu. Maka dia kata apa? Dia menjerit. Celakalah aku. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Dicampakkan masuk dalam api neraka. Kan? Masuk dalam api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu di dunia ni dengan keluarga dia bersukaria di kalangan kaumnya. Bersukaria dia menipu orang. Bersukaria dia makan harta orang secara batil. Bersukaria dia nak menjahanamkan orang lain. Bersukaria dia mempelekehkan orang lain atas dunia ni dulu. Bersukaria dia melekehkan ketentuan atau hukum Allah bersama dengan keluarga dia. Pasal apa? Dia ingat dia hebat. Dia berkuasa atas dunia ni. Maka di neraka jahanam pun sama juga. Allah akan himpunkan dalam keadaan yang celaka. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali. Innahu zanna alla yahur. Dia ingat apa? Dunia ni saja. Akhirat tak dibangkitkan dah. Maka sangkaan itu ialah sangkaan salah. Tak tepat sangkaan dia. Maka dia akan kembali, sesungguhnya Tuhan sentiasa melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung kajian kita ni pada masa akan datang, insyaAllah. Pertemuan yang akan datang. Dah pukul 10 pun dah. Kan? Sat saja. Jadi tafsir ni dia sat saja. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan bimbingan kepada kita. Allah bimbing